Selamat petang sekali lagi. Zahid terkantoi. Dia kata Perdana Menteri tidak dihormati. Zahid kata Ismail Sabri Yaakob tidak dihormati. Tapi satu perkara yang dia lupa, Zahid Hamidi lupa, yaitu dia terlupa insiden di mana Ismail Sabri Yaakob dibu dalam dewan yang dipenuhi oleh semuanya ahli UMNO sendiri. Manakah yang lebih memalukan? Ismail Sabri yang ditentang supaya tidak diadakan PRU 15, ataupun Ismail Sabri dibu ketika berada di dalam dewan yang dipenuhi oleh ahli UMNO itu sendiri. Sila jawab dengan teliti. Mana satu yang menghina atau tidak menghormati Perdana Menteri? Insiden menolak PRU 15 ataupun insiden Ismail Sabri Yaakob dibu di dalam dewan? Saudara-saudara yang dihormati sekalian, ketika Zahid Hamidi mengatakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak dihormati walaupun menjadi ketua kerajaan, dan mengkritik menteri daripada parti lain yang memegang jawatan dalam kabinet kerana tidak menghormati Ismail Sabri Yaakob, Presiden UMNO itu berkata kononnya naib presidennya itu diserang oleh ahli jemaah menteri lain, tetapi terlupa insiden bu dan serakan bubar yang dilakukan ahli parti itu sendiri terhadap Ismail Sabri dalam perhimpunan raksasa yang diadakan sebelum ini. Malah Ismail Sabri juga sebelum ini dikecam oleh timbalan Presiden UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohammed, yang melabelnya sebagai Perdana Menteri daripada UMNO yang paling lemah dalam sejarah negara, kerana didakwa tidak boleh membuat keputusan atau menegaskan kuasanya. Cuba fikir sekarang, mana yang lebih tidak menghormati Ismail Sabri? Mana yang lebih menghina Ismail Sabri Yaakob? Tidak pernah seorang Perdana Menteri UMNO selemah ini dalam sejarah negara. Senario yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan ketika ini dilihat bercelaru dan mencerminkan kedudukan yang lemah, kata Nur Jazlan sebelum ini. Malah semasa taklimat khas yang diadakan Zahid pada 27 Ogos lalu, selepas Datuk Seri Najib Razak dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, beberapa kali Ismail Sabri dihina dan diejek oleh ahli UMNO sendiri semasa program tersebut. Sekali lagi timbul soalan, siapa yang menghina Perdana Menteri? Orang di luar UMNO atau orang dalam UMNO sendiri? Itu yang terlupa oleh Zahid Hamidi. Sepanjang ucapannya semasa taklimat tersebut, setiap kali nama Ismail Sabri atau menerusi jawatannya naib Presiden UMNO disebut, para perwakilan yang hadir dapat didengar memberikan sorakan bu. Bukankah itu lebih teruk? Bukankah itu lebih hina? Bukankah itu satu perkara yang lebih tidak menghormati Perdana Menteri? Kenapa Zahid tak sebut hal itu? Kenapa Zahid tak ingat insiden itu? Ketika itu Ismail Sabri tidak hadir ke taklimat itu kerana menghadiri program lain di kawasan parlimennya di Berar. Dalam satu hantaran terbaru di Facebooknya hari ini, Zahid sekali lagi mengulangi Ismail Sabri perlu mengambil langkah membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya umum ke-15. Pentadbiran negara jadi bersimpang siur dengan setiap parti politik dalam kerajaan mentadbir portfolio kabinet masing-masing mengikut agenda dan fahaman sendiri. Negara di bawah pentadbiran Perikatan Nasional disertai sebilangan wakil rakyat Barisan Nasional, namun diketuai pemimpin politik bermuslihat menamatkan lawan politik bagi mengukuhkan kedudukan, katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada Khamis. Spekulasi bertiup kencang
Ismail Sabri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini bagi memohon pembubaran parlimen selepas mendapat mandat daripada UMNO untuk mempersembahkan cadangan PRU15 diadakan segera. UMNO juga dilihat membuat berbagai persediaan sebagai isyarat PRU15 diadakan pada masa yang terdekat. Saudara-saudara para penonton sekalian, sebelum nak meludah ke langit, hati-hati kerana mungkin ludah itu akan terkena muka sendiri. Mungkin inilah pepatah yang mungkin terkena pada Zahid Hamidi apabila beliau kata, Perdana Menteri tak dihormati, tetapi beliau lupa insiden yang berlaku dalam parti UMNO sendiri, yang mana Ismail Sabri kena sorakan bu dan juga dihina oleh ahli UMNO sendiri, mengatakan Perdana Menteri inilah yang paling lemah pernah ada dalam UMNO. Aku rasa anda perlu menjawab sendiri, mana satukah yang lebih tidak menghormati Perdana Menteri, yang lebih menghina Perdana Menteri. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Hore, 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 hore. Beberapa menit yang lepas, hampir pasti 100% tidak akan bubar parlimen pada minggu ini ataupun minggu depan. Kerana hari ini telah disahkan oleh sumber yang paling boleh dipercayai bahawa tarikh bubar parlimen tidak dibincangkan semasa Ismail Sabri Yaakob menghadap Yang di-Pertuan Agong. Sekali lagi kita katakan sabas Perdana Menteri, sabas Perdana Menteri, kerana tidak mempersembahkan tarikh PRU ataupun bubar parlimen. Ini berita yang kita tunggu-tunggu, akhirnya kita terima, dan hampir 100% pasti tarikh pembubaran parlimen tidak akan dibuat pada tahun ini. Ini semua apabila satu sumber yang rapat dengan pejabat Perdana Menteri dan disokong oleh maklumat yang diperoleh oleh Malaysia kini daripada pihak istana mengatakan dengan sahnya bahawa tarikh bubar parlimen tidak dibincangkan semasa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini. Ketika ditanya jika tarikh pembubaran dibincangkan dengan Seri Paduka, sumber PMO menjawab ringkas tak dibincangkan. Sementara itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin memberitahu Malaysia kini bahawa majlis menghadap hari ini hanyalah tarikh taklimat sebelum mesyuarat kabinet. Hari ini cuma taklimat pra-kabinet, isu-isu pra-kabinet, mesyuarat mingguan, katanya ketika dihubungi. Sambil berkata, dia tidak mengetahui setiap perincian yang dibincangkan. Ahmad Fadil juga berkata, pihak istana tidak menerima sebarang titah berhubung pembubaran parlimen. Tuanku tak titah buat apa-apa kenyataan, katanya sambil menambah ini berkemungkinan bermakna kerajaan akan meneruskan pentadbirannya seperti biasa dan membentangkan bajet 2023 esok. Sementara itu, laman Facebook Istana Negara juga memuatkan gambar-gambar pertemuan petang tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana hari ini. Mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Ismail sebelum ini berkata dia akan membincangkan perkara itu dengan Yang di-Pertuan Agong sekiranya sempat. UMNO pada Jumaat lalu memutuskan pilihan raya umum akan datang mesti diadakan pada tahun ini juga, dan Ismail Sabri akan memohon perkenaan Seri Paduka Baginda untuk membubarkan Dewan Parlimen atau Rakyat tidak lama selepas itu. Spekulasi bertiup kencang bahawa Perdana Menteri akan membubarkan parlimen sebelum bajet dibentangkan. Ismail Sabri selaku Naib Presiden UMNO kini dilaporkan di Menara Datuk On Kuala Lumpur dan sedang mengadakan perbincangan dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan pemimpin parti lain. Dengan maklumat dan berita terkini yang kita terima dan peroleh ini, kita ucapkan sabas kepada Perdana Menteri kerana berani untuk berpijak pada kuasa beliau selaku Perdana Menteri, dan dengan ini bolehlah kita katakan habislah Zahid Hamidi dan UMNO kali ini, kerana
dengan keputusan dan dengan pengesahan yang hampir 100% kita boleh sahkan secara rasmi ini adalah dengan ini kita boleh katakan PRU terdekat mungkin tidak akan diadakan, dan kita berharap PRU hanya dibuat pada bulan Julai tahun hadapan. Orang Sabah kata ngam-ngam musim kemarau itu lebih baik daripada sekarang yang tidak menentu cuacanya. Sekian dulu, sila share video ini supaya semua orang tahu PRU 15 mungkin tiada tahun ini, dan yang pastinya minggu ini tidak akan bubar parlimen. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, bye-bye.